Teori Big Bang ini merupakan salah satu teori dalam proses pengembangan alam semesta. Terdapat ramai saintis yang terlibat dalam teori pengembangan alam semesta. Antaranya adalah Albert Einstein, General Relativity, Feynman Solution, Edwin Hubble dan George Lemaitre. Pada mulanya, saintis tak percaya bahawa alam ini ada permulaan. Saintis percaya bahawa alam ini adalah statik, iaitu tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Sehinggalah seorang saintis yang bernama George Lemaitre mengemukakan ataupun menyusulkan pendapat beliau bahawa alam ini ada permulaan, iaitu Big Bang. Teori Big Bang ini merupakan teori kelahiran alam. George Lemaitre menyatakan alam ini mempunyai permulaan yang bermula dari satu titik, iaitu singularity point. Singularity point ataupun satu titik ini adalah 1 trilion lebih kecil berbanding titiknya sendiri. Ini bermakna singularity point ataupun satu titik yang tadi sebenarnya titik yang sangat-sangat kecil berbanding titiknya sendiri. Titik ini juga terdiri daripada kesemua tenaga, kesemua jirim dan kesemua daya. Pada satu saat ia berkembang. Setitik ini mula berkembang dan teori relativity dan teori kuantum mula bergabung dan menghasilkan 4 daya, iaitu daya nuklear kuat, daya nuklear lemah dan daya elektromagnet dan daya graviti. Saintis mula mengkaji untuk mencari keluasan sebenar alam menggunakan pelbagai rumusan ataupun kaedah matematik, tetapi tidak berjaya menemuinya kerana ianya adalah infinity. Titik ini mula berkembang dan meletup sangat-sangat laju sehingga melebihi kelajuan cahaya dan berkembang beratus-ratus bilion kilometer. Cahaya yang terhasil dari letupan itu menghasilkan jirim dengan anti-jirim. Jirim dengan anti-jirim berlanggar antara satu sama lain dan menghasilkan lagi banyak cahaya. Kemudian banyak cahaya yang terhasil, maka suhu mula meningkat dan menjadi sangat-sangat panas pada ketika itu. Maka 4 daya yang bergabung, iaitu daya nuklear kuat, daya nuklear lemah dan daya elektromagnet dan daya graviti mula berpecah. Cahaya yang tadi menghasilkan jirim dengan jirim akibat ketidakseimbangan. Jirim dengan jirim ini dipercayai oleh saintis yang menghasilkan kesemua yang ada di alam ini, termasuklah graviti, planet, bintang dan pelbagai. Okey, kita teruskan dengan black hole, iaitu antara salah satu faktor dalam origin of the universe. Tapi first kita kena tahu dulu bintang. Okey, bintang dibuat daripada hidrogen dan gas. Tapi apabila proses contraction berlaku, hidrogen ni dia merge menjadi helium, dan helium ni proses pembakaran berlaku. So kita boleh assume bintang ni macam balon. Bila dia contract pembakaran tu dan dia mencapai satu tahap, dia seimbang dengan tentangan daya graviti dekat luar. So bintang yang kita tengok ni adalah bentuk yang seimbang antara daya graviti dan juga pembakaran helium yang kat dalam. Kita terfikir kenapa bintang ni shiny, kenapa berkelipat. Berkelipat ni sebab pembakaran helium tu dihasilkan tenaga haba dan melepaskan hydrogen bomb. Hydrogen bomb ni dia bercahaya bergilap. So bintang ni akan teruskan macam tu sampailah pembakaran tu habis. Bila pembakaran ni habis, dia akan jadi, bintang ni akan mati. Tapi fasa kematian bintang dia banyak. So fasa kematian bintang ni kita boleh tengok kita boleh kira mengikut jisim dia. Bila yang kita namakan dia Chandrasekhar limit. Bila jisim dia kecil daripada Chandrasekhar limit, dia akan jadi dua benda, dwarf star dengan neutron star. Dwarf star ni yang kita tengok bila dekat langit tu penuh bintang, yang paling bercahaya tu, yang paling terang antara semua, itu bintang mati yang namakan dwarf star. Yang kedua neutron star. Okey, neutron star ni kita tak nampak, tapi bila jisim yang lebih tinggi daripada Chandrasekhar limit, dia akan meletup, dia akan explode.
So dia jadi black hole. Okay, black hole ni adalah satu letupan bintang yang dalam black hole tu tarikan graviti yang sangat kuat, sampaikan cahaya pun tak boleh lepas dengan tarikan graviti. Okay, cahaya ni kan kita tahu wave dengan partikel. So bila kita ambil cahaya ni partikel ni boleh tertarik dengan graviti. Tapi black hole ni sampai cahaya pun tak boleh nak lepas dengan tarikan graviti. Okay, yang menjadi sebab teori of origin ni, bila ada yang katakan planet kita ni berpusar mengikut bertempatkan satu black hole yang kat tengah. Sebab kan yang kita tahu bila tarikan graviti kat dalam black hole ni kuat sangat sampai masa tak berjalan, tapi mempengaruhi tarikan graviti kat luar agak. So kat keliling black hole ni dia tertarik dengan satu titik tengah yang kat dalam tu dia boleh kira macam Roger Penrose cakap, yang kat dalam black hole tu singularity lah, titik singularity yang mana hukum fizik pun tak boleh nak terangkan, satu titik yang tak diketahui. So black hole ni macam mana? Bila akan berhabis? Black hole ni dia akan keluarkan satu dari semasa ke semasa akan radiate, keluarkan kita panggil Hawking radiation. Dia macam radiate sampailah dia mati. Tapi macam kematian black hole ni dia makan masa dalam berjuta-juta tahun. So macam kita ni baru masih selamat lah katakan. Okay, pandangan saintis tentang black hole ni, pembentukan universe bukanlah daripada Big Bang tapi daripada black hole. Sebab black hole lagi banyak penerangan dia. Jadi korang mesti tertanyakan, apakah nasib alam semesta kita ni akan datang, betul tak? Kalau korang nak tahu lah kan, sebenarnya alam semesta kita ni akan terus berkembang disebabkan oleh terdapat satu bentuk tenaga yang dikenal pasti sebagai tenaga black hole ataupun sebagai tenaga gelap. Jadi saintis tak dapat kenal pasti apakah bentuk tenaga ni. Cuma yang dia pasti setiap tahun ia akan menyebabkan berlakunya pengembangan alam yang terus meningkat. Jadi masa depan alam semesta kita ni sebenarnya ada banyak pendapat, ada banyak pandangan. Cuma kali ni saya akan cerita 3 pendapat yang paling famous lah. Pertama sekali adalah teori Big Rip. Teori Big Rip ni sebenarnya diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Robert Caldwell, di mana dia ni merupakan salah seorang ahli teori fizik Amerika dari Dartmouth College. Jadi dia ni terkenal kerana telah menghasilkan karya dia iaitu teori Big Rip dengan teori Black Hole. Jadi Robert ni dia beranggapan bahawa alam semesta kita ni akan terus berkembang selama-lamanya, sehingga jirim, planet, bintang dan juga galaksi tidak dapat menahan diri antara satu sama lain kerana tenaga graviti yang semakin lemah. Jadi kalau betul lah teori Big Rip ni betul-betul jadi, Robert ni dia meramalkan benda ni akan berlaku dalam 22 juta tahun lagi. Pada waktu tu matahari telah pun bertukar daripada utar bintang ke raksasa merah, di mana dia akan membakar bumi kemudian bertukar ke kedel putih. Seterusnya teori yang kedua iaitu teori Big Freeze. Teori Big Freeze ni sebenarnya ahli astronomi dengan saintis percaya bahawa teori ni adalah teori yang paling mungkin akan berlaku kerana mereka percaya bahawa alam semesta kita ni akan bergerak makin pantas. Jadi pada waktu ni haba daripada planet, bintang dan sebagainya akan tersebar ke seluruh ruangan angkasa. Jadi dia akan menyebabkan bintang, galaksi, planet serta bumi akan saling menjauhan antara satu sama lain. Jadi apabila planet, bintang dan galaksi saling berjauhan antara satu sama lain, bintang-bintang akan hilang sumber bahan bakar untuk pembentukan bintang. Jadi pada waktu ini seluruh cahaya akan hilang dan lenyap dari alam semesta kita. Apabila seluruh cahaya lenyap daripada alam semesta, seluruh hidupan di bumi serta bintang akan hilang sumber tenaga untuk terus kekal hidup. Jadi pada waktu ini seluruh alam semesta akan mencapai sifar mutlak, di mana pada waktu ini seluruh hidupan, seluruh pergerakan akan terhenti. Jadi inilah dia teori Big Freeze. So nampak logik kan? Jadi timbul satu fakta menarik daripada Edwin Hubble sekitar tahun 1920 hingga 1950. Dia kata apa tahu? Apabila manusia melihat ke arah langit, dia akan merasa diri dia bersendirian. Sebab apa? Sebab pada waktu ini semua bintang, matahari dan juga galaksi akan saling berjauhan antara satu sama lain. So jadi manusia tak nampak apa-apa dekat langit. So nampak logik kan? Akhir sekali adalah teori Big Slope.
Teori Bislum ni sebenarnya telah ditemui selepas Zara Higgs diperkenalkan pada tahun 2012 oleh saintis daripada Denmark. Jadi saintis daripada Denmark ni bagi tahu kita bahawa alam semesta kita ni sebenarnya dah tak stabil ataupun dikenali sebagai metastable. Senang cerita, metastable ni kita ibaratkan sebuah pondok kayu. Korang duduk di atasnya, korang akan rasa selamat dan stabil, betul? Dalam masa yang sama, pondok kayu tersebut mengalami proses perebutan. Jadi Bislum ni sebenarnya terjadi kerana berlakunya pelanggaran di ruangan angkasa lepas kita, sehingga menyebabkan masa akan bergerak makin pantas, sehingga menyebabkan kita punya planet, bintang, matahari dan juga galaksi saling makin merapati antara satu sama lain. Senang cerita lah kan, gelembung kuantum daripada alam semesta lain akan berlanggar dengan alam semesta kita.